Antara paparan menarik hari ini, 8 faktor pengaruh PAS bersatu merosot. Wee Ka Siong perlu lebih banyak membaca sebelum hentam kerajaan. Kumpulan orang asli Johor kekal pendirian bantah cadangan tanah kesultanan. Jemput pembangkang ke TV Al-Hijrah, Jabatan Hal Ehwal Islam perlu lebih berperanan. Semua pegawai di jabatan dan agensi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersiap sedia serta sentiasa memantau dari semasa ke semasa keadaan cuaca panas yang dijangka menjejaskan sektor pertanian negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, setakat ini keadaan stok pertanian negara masih terkawal dan pihaknya akan memastikan khususnya barangan keperluan harian mencukupi. Kita monitor keadaan itu dari masa ke semasa. Pegawai-pegawai kita sama ada Fama, LPP, termasuk Bernas sendiri, Mardi, kita pantau setiap masa supaya stok makanan beras utama sekali sentiasa ada dan mencukupi. Muhammad berkata kementeriannya juga turut merangka pelan kecemasan sekiranya berlaku situasi kekurangan bekalan makanan berikutan situasi cuaca panas ketika ini. Muhammad turut melancarkan jualan Agung Madani yang akan dilaksanakan di 9 lokasi lain sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Katanya jualan Agung Madani merupakan projek rintis berkonsepkan jualan pada harga berpatutan, berfokuskan kepada pengguna yang memerlukan dan platform dalam menyediakan ketersediaan serta akses kepada pengguna dalam mendapatkan barangan keperluan, seterusnya memberi ruang pasaran kepada usahawan. Ini salah satu cara untuk kita mengurangkan sedikit bebanan golongan B40 dan M40 terutama dalam nak menyambut Hari Raya dan juga sepanjang Syawal nanti untuk menyediakan makanan kepada kaum keluarga, sahabat anda yang datang ke rumah. Muhammad berkata sasaran nilai jualan bagi program berkenaan adalah sekitar RM150,000 bagi 10 kali penganjuran dan dijangkakan seramai 5,000 pengunjung akan hadir dengan menikmati penjimatan sejumlah RM45,000. Tambahnya, pemakluman lokasi dan penganjuran seterusnya akan dilakukan di laman sosial rasmi milik Fama dalam masa terdekat. Satu-satunya wakil parti warisan Sabah di Selangor, Brian Lai Wai Chong telah memberikan kata putus untuk tidak bertanding di dalam pilihan raya negeri Selangor, selaras dengan keputusan partinya sebelum ini. Lai yang kini ahli Dewan Undangan Negeri Teratai dipetik media ekoran dari keputusan warisan untuk membantu gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di dalam pilihan raya negeri tahun ini. Katanya, saya tidak akan bertanding sebagai calon bebas pun. Saya telah pun berkhidmat sebagai ahli majlis selama 3 penggal di Majlis Pembandaran Kajang dan 1 penggal sebagai Adun Teratai. Saya puas hati dan gembira untuk menyokong warisan dalam apa cara sekalipun. Presiden Warisan Datuk Seri Shafie Apdal telah pun menyatakan bahawa parti beliau tidak akan menyertai sesi pilihan raya negeri tahun ini. Sebaliknya, ia akan menumpukan perhatian ke arah menguatkan kedudukannya di Sabah dan membantu kempen pilihan raya Pakatan Harapan. Untuk rekod, Lai memenangi kerusi teratai di dalam pilihan raya umum ke-14 di atas tiket DAP. PRN dijangka berlangsung di dalam bulan Julai. Terdapat 8 faktor yang menyebabkan pengaruh PAS dan Bersatu terhadap pengundi merosot di dalam suasana politik dan sosial semasa. Hal itu dinyatakan oleh Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Dr. P. Ramasamy dengan berkata, pertama, keadaan politik, sosial dan budaya yang beroperasi untuk mendorong parti-parti PN, terutamanya di kawasan majoriti Melayu mungkin telah berkurangan. Bukan bermakna gelombang hijau itu sudah tiada, tetapi ia tidak berkesan seperti dahulu. Kedua, penggunaan tuduhan rasuah terhadap pemimpin UMNO, AMNIA dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi khususnya bagi tujuan promosi gabungan mungkin terjejas akibat dakwaan rasuah salah guna kuasa terhadap 3 pemimpin bersatu termasuk Mahyadin Yassin. Oleh itu, tindakan untuk mempamerkan diri sebagai lebih suci mungkin tidak wujud seperti dalam kes pilihan raya Parlimen tahun lepas. Walaupun tidak ada kes terhadap pemimpin PAS, tetapi sikap berdiam diri pemimpin Parti Islam itu melibatkan dakwaan rasuah terhadap pemimpin bersatu memburukkan sokongan terhadap PN. Selain itu, Ramasamy yang juga Adun Perai berkata, kedudukan Pakatan Harapan sebagai kerajaan persekutuan dan mentadbir 3 buah negeri boleh memberi saingan kuat di kawasan majoriti Melayu pada pilihan raya negeri terhadap PN nanti.
Menurutnya, faktor prestasi dan perkhidmatan yang cemerlang kerajaan kepada rakyat dan peranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menjadi sebab sokongan rakyat terhadap gelombang hijau itu merosot. Katanya lagi, Anwar telah menunjukkan pentadbiran yang berkesan dan mantap dalam tempoh singkat selama 4 bulan di bawah kepimpinannya. Selain itu, Perdana Menteri tegas dalam usaha membanteras rasuah tanpa mengira fahaman politik atau kelas dan memberi ruang penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sehubungan itu, Ramasamy yakin rakyat sebagai sedar dengan komitmen Kerajaan Madani dalam meningkatkan sosial dan ekonomi negara, sekaligus dapat mengurangkan sentimen perkauman dan agama yang sering dimainkan oleh PN. Presiden MCA Wee Ka Siong sebelum ini mendakwa harga tiket kapal terbang MAS dari Kuala Lumpur ke Tawau mencecah RM3,138 pada 20 April lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menafikan dakwaan Wee mengenai tiket penerbangan yang terlalu tinggi dari Kuala Lumpur ke Tawau Sabah semasa musim perayaan Aidilfitri. Katanya, saya telah menghubungi grup CEO Malaysia Airlines, Kapten Izham, dan mengesahkan semua tiket kelas ekonomi untuk penerbangan KL Tawau pada hari tersebut telah habis dijual dan tiket yang tinggal hanyalah kelas perniagaan. Beliau juga mengesahkan harga tiket tersebut bukan untuk kelas ekonomi tetapi ialah kelas perniagaan dan harga tiket tersebut ialah RM2,863.40 dan bukannya RM3,138. Ini fakta yang perlu diperbetulkan. Sebagai mantan Menteri Pengangkutan, saya yakin YBW faham perbezaan antara tiket kelas perniagaan dan kelas ekonomi. Sebelum ini, Wee telah menyiarkan tangkap layar di Facebooknya yang menunjukkan tiket penerbangan dari Kuala Lumpur ke Tawau berharga RM3,138. Dia berkata syarikat penerbangan tidak mempunyai alasan untuk tidak menambah kekerapan penerbangan selagi ada kapasiti, lebih-lebih lagi kini muatan penumpang tidak lagi dihadkan seperti ketika kemuncak pandemik COVID-19. Wee juga berkata dia menjangkakan jawapan standard kerajaan adalah dasar kerajaan tidak mengawal tambang penerbangan kerana mekanisme pendapatan harga dinamik. Kata bekas Menteri Pengangkutan itu, apapun tidak kira zaman siapa memerintah. Acap kali Kementerian Pengangkutan menjawab sebegitu, rakyat sukar menerima jawapan standard tersebut. Jaringan Perkampungan Orang Asli Johor bercadang untuk menyerahkan surat bantahan rasmi kepada Kerajaan Negeri dan Jabatan Kemajuan Orang Asli tidak lama lagi. Ia berikutan sekumpulan orang asli di Johor kekal tegas menentang rancangan untuk menukar tanah mereka menjadi tanah kesultanan. Katanya ini bukan soal derhaka kepada Sultan, tetapi atas dasar demokrasi dalam menyuarakan hak sebagai warga negara Malaysia. Resolusi membantah penukaran tanah itu dicapai pada mesyuarat yang disertai 90 wakil dan pembesar orang asli Johor dari pelbagai kampung dan daerah di Keluang pada Jumaat. Pada 16 Mac, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah menyarankan Kerajaan Negeri Johor mengklasifikasikan semua penempatan dan rizab orang asli di negeri itu sebagai tanah kesultanan bagi mengelak ia disalahgunakan. Baginda bertitah ini perlu kerana menurut baginda, segelintir orang asli telah menjadikan hutan simpan negeri sebagai ladang kelapa sawit dan getah berskala besar. Pengerusi JPOAJ Dolah Terkoi sebelum ini berkata, pihaknya membantah cadangan itu dengan alasan bahawa rizab orang asli telah pun dilindungi di bawah Akta Orang Asli 1954 dan Kanun Tanah Negara, undang-undang yang terpakai di seluruh negara. Katanya adalah tidak benar bahawa semua orang asli menggunakan rizab mereka untuk ladang yang dieksploitasi oleh orang luar. Katanya sebilangan orang asli menggunakan rizab untuk ladang bagi menyara diri. Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi dalam mempertahankan rancangan itu mendakwa bahawa tanah kesultanan tidak akan menjadi hak milik peribadi Sultan Johor. Sebaliknya bertindak sebagai penjaga kepada tanah tersebut. Bekas Menteri Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Rusuf Rawa menegaskan kerajaan melalui Jabatan Hal Ehwal Islam perlu lebih berperanan dan sensitif dalam mengendalikan isu-isu sensitif terutamanya dalam isu membabitkan jemputan aktivis dan tokoh blok pembangkang di TV Al-Hijrah itu. Katanya Menteri Agama melalui pegawai-pegawai berkenaan perlu lebih sensitif dengan isu politik kerana ia sebahagian dari menghormati kerajaan perpaduan. Mana mungkin individu yang jelas menyerang kerajaan Madani dengan pelbagai tuduhan dan fitnah dibiarkan berada di platform kerajaan. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai pembabitan pempengaruh Perikatan Nasional dalam salah satu agensi penyiaran milik menteri di pejabat Perdana Menteri itu. Beliau turut menggeser agar Kementerian Komunikasi dan Digital lebih tegas dalam menangani isu fitnah yang sering dimomokkan oleh gabungan PAS dan Bersatu
terutamanya membabitkan isu agama dan kaum. Katanya, komunikasi wajar mengambil tindakan tegas terhadap isu-isu fitnah, terutamanya soal kedudukan Islam yang sering dimainkan oleh pembangkang. Kononnya agama rasmi negara ini bakal terancam di bawah pentadbiran Kerajaan Madani. Sehubungan itu, Mujahid yang juga bekas ahli Parlimen Parit Buntar menyarankan agar Kementerian Terbabit segera melaksanakan agenda Madani ke seluruh kementerian agar gagasan itu dapat diterjemahkan. Jelasnya lagi, melalui JKOM, sepatutnya menjadi teras iaitu menjalankan tugas penerangan setiap kementerian. Ia bagi memastikan idea Madani itu dapat diterjemahkan ke pentadbiran masing-masing. Sekian, saya Syahidah Zakaria, rentasan di TV pada hari ini.